Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back to the story. Nama aku Anas Rahmat, storyteller. Kisah ni aku terima daripada satu orang ni yang aku tak tahu pun siapa dia. Dia hantar cerita ni melalui email. Dia hanya nak dikenali dengan nama dia Visha. Kalau siapa yang follow Malam Mistik, aku pernah ceritakan kisah seorang mamat ni yang jatuh cinta dengan orang yang tak sepatutnya dekat Pulau Tioman. Tajuk cerita ni kalau tak salah aku, kejap, aku tak berapa nak ingat. Kejap tajuk cerita ni kalau tak salah aku, Cinta Dua Dunia. Kisah ni memang jiwang sikit. Tapi guys, disebabkan cerita ni, cerita kisah dua dunia tu, tak berapa hari lepas tu, si Visha ni, dia send cerita ni dekat aku melalui email. Cuma masalahnya, cerita yang dia tulis ni bukanlah satu cerita seram. Tapi lebih daripada kisah pengalaman hidup dia. Tapi dia sungguh-sungguh minta aku sampaikan cerita ni. So sejak daripada hari tu, aku pun duk fikir macam mana aku nak sampaikan cerita si Visha ni kalau tak ada pun elemen seram ataupun mistik dalam cerita tu. So 6 bulan lepas daripada tu, terciptalah segmen The Story ni. Alright Visha, sekarang saya ada peluang untuk ceritakan kisah you. Cerita ni ditulis oleh Visha dalam bahasa Inggeris. Tapi aku tulis balik cerita ni dalam bahasa Melayu. Lepas tu aku nak sampaikan pun dalam bahasa Melayu tanpa ubah satu pun jalan ceritanya. So guys, kisah kali ni kisah sedih Visha yang aku nak sampaikan kat korang. Kisah hidup dia yang tak akan mampu dia lupakan sampai bila-bila. Aku harap korang dapat layan cerita aku ni sampai habis. Alright? So, nama aku Anas Rahmat. Jom layan intro and layan cerita ni. Let's go. Nama awet ni adalah Visha. Bukan bangsa Melayu guys, tapi berbangsa Cina. Kisah ni dia katanya bermula sejak 4-5 tahun yang lalu. Visha ni perempuan yang biasa-biasa je. Bekerja sebagai sales marketing dekat satu company ni. Visha ni orangnya kecil-kecil je. Lepas tu sederhana je, cantiknya. Taklah berapa lawa sangat, tapi dia comel. Ini yang dia bagi tahu kat aku lah. Bukan aku yang pandai-pandai cakap dia comel lah. Tapi dia tulis kat situ, muka dia comel. Right? Nak dijadikan cerita, satu hari tu, dia datang kat satu majlis makan-makan yang dianjurkan rakan partner syarikat dia kerja. So, dia datang tu mewakili syarikat dia kerja tu lah, datang kat situ. Masa kat majlis tu, dia seorang je yang bukan bangsa Melayu. So, agak janggal jugalah dia kat situ kan. Sebab dia seorang je Cina kan, yang lain semua orang Melayu kan. Masa majlis tu tak ramai pun orang yang dia kenal. Kalau yang dia kenal pun mungkin 2-3 orang je. Itu pun sebab orang tu kawan kepada bos dia. Diorang ni pernah sama-sama meeting dengan si Visha ni lah. So malam tu si Visha ni banyaklah asingkan diri dia daripada orang-orang lain. Bukan sebab dia nak sangat asingkan diri dia. Tapi sebab dia tak tahu pun nak bualkan topik apa. Hinggalah datang seorang mamat ni yang hanya kenalkan diri dia sebagai Murad. Murad ni orangnya kurus-kurus, tinggi. Taklah berapa handsome sangat. Tapi lemah lembut je bahasanya. So malam tu hanya Murad je lah yang banyak melepak temankan si Visha ni sampailah habis majlis tu. Banyaklah perkara yang diorang ni borak kan. Kata-kata banyak pasal kerja je. Sebelum nak balik tu sempat jugalah diorang ni tukar-tukar nombor phone. So esoknya, masa si Visha ni tengah kerja macam biasa, dalam tengah hari tu, Murad ni dia WhatsApp Visha. Jangan nak say hi je katanya. Visha ni pun layanlah Murad macam biasa.
So mulai daripada saat tu, Visha dengan Murad ni dah rajin berbalas WhatsApp. Dari perbualan yang biasa-biasa, perbualan pasal kerja, hinggalah ke soal peribadi diorang ni bualkan. Hampir setiap hari diorang ni bermesej. Tapi hubungan diorang ni hanya dalam WhatsApp je. Jarang sekali lah diorang ni ada peluang dapat bertemu, dapat melepak. Apatah lagi nak pergi berdating. Yang sebenarnya, masa tu si Visha ni dah ada boyfriend pun. Boyfriend si Visha ni bukan biasa-biasa orangnya. Orangnya boleh tahan jugalah, kayanya. Sukses dalam bisnes. Senang cakap, duit masuk lah, banyak duit lah. Visha dengan boyfriend dia ni dah lama pun couple. Tapi hubungan diorang tu taklah sebahagia yang disangkakan pun. Walaupun boyfriend Visha ni kaya, banyak duit, dia selalu je marah-marah si Visha ni. Tak pun dia maki je si Visha ni. Boyfriend si Visha ni pun sebenarnya ada je simpan perempuan lain selain daripada si Visha ni. Visha ni pun memang tahu semua hal ni. Tapi ada sebab dia tak boleh pun nak tinggalkan boyfriend dia. Biasanya kalau Visha ni gaduh dengan boyfriend dia, Murad lah jadi tempat dia mengadu. Meluahkan perasaan dia, tempat dia bergantung kalau dia rasa sedih ataupun sunyi. Murad ni, dia ni memang ambil berat kat Visha. Pernah sekali tu, si Visha ni sakit. Boyfriend si Visha ni sendiri anggap yang Visha ni pura-pura je sakit sebab nakkan attention dia. Boyfriend si Visha ni langsung tak pedulikan Visha ni walaupun pada masa tu, Visha ni dia betul-betul sakit. So bila boyfriendnya tu tak layan, Visha ni pun mengadulah dekat si Murad ni. Murad lah yang bersusah payah pergi carikan ubat lah. Lepas tu pergi hantar Visha ni pergi ke klinik. Walaupun dah macam-macam boyfriend si Visha ni buat dekat dia ni, buat kat Visha ni, tapi dia ni langsung tak ada intention pun untuk tinggalkan boyfriendnya tu. Antara punca dengan sebabnya dia tak nak tinggalkan boyfriend dia, sebab boyfriendnya ni berduit, lepas tu kaya teruk. So Visha ni memang banyaklah bergantung kewangan pada boyfriend dia ni. Berapa sangatlah kan gaji si Visha ni kalau nak menampungkan hidup dia ni yang hanya kerja sebagai pegawai marketing je kan. Tak banyak pun duit si Visha ni. So boyfriend dia ni memang tempat dia bergantung kewangan lah. Senang cakap, tak kisah kena maki, tak kisah kena hamun, as long ada duit belanja bulan-bulan, macam tu okey lah. Bagi si Visha ni, duit memang penting lah untuk kelangsungan hidup pada zaman sekarang ni. Biarlah dia tanggung sedih ke, dia kecewa ke, dia kena hamun ke, tapi dia akur je. Asalkan poket dia berisi, tak pernah surut dengan duit. Waktu berganti waktu, hari pun berganti hari. Diam tak diam, dah hampir 2 tahun dah hubungan Visha dengan Murad ni. Tapi hubungan diorang ni memang macam hanging je tau, tergantung. Dia tak ada istilah macam kasih ke, bercinta ke, couple ke, yang terikat antara diorang berdua ni. Si Murad ni pula teruskan je hidup dia ni menjadi pendengar setia kepada si Visha ni. Menjadi ubat kalau Visha ni sedih. Kadang-kadang tu jadi pelindung kalau Visha ni sakit tak pun kecewa. Pada satu hari tu, si Murad ni, dia ambil keputusan untuk berterus terang je dengan si Visha ni. Dia nak berterus terang apa yang tersirat dan terbuku kat dalam hati dia selama ni. Memang Murad ni tak mampu nak simpan lagi perasaan dia ni pada si Visha ni. Malam tu, seperti biasa, masa diorang berdua ni tengah berbalas WhatsApp, dengan tiba-tiba si Murad ni bagi tahu Visha ada perkara penting yang dia nak bagi tahu. Ada benda yang dia nak cakap, ada hal yang sangat penting. Tak pernah pun si Murad ni seserius macam tu. Hari tu memang dia serius. Tiba-tiba Murad ni, dia luahkan segala isi hati dia kepada si Visha ni. Ringkas je tulisannya kat WhatsApp tu, tapi cukup untuk menerangkan segala isi hati dia. Murad ni tulis, Visha, I just not only like and care about you, but I'm start to loving you. Yes, I really love you. Dia tulis dalam bahasa Inggeris lah. Aku just bacakan balik pun dalam bahasa Inggeris lah kan. Visha ni, bila dia terbaca WhatsApp si Murad masa tu, dia ni just gelakkan aja.
Dia anggap Murad ni just gurau je kot. Tapi padahal masa tu si Murad ni betul-betul serius dengan apa yang dia cakap, dia serius dengan apa yang dia bagi tahu. Senang cakap, masa tu si Visha ni tolak cinta si Murad ni. Dia tolak cinta Murad ni dengan alasan perbezaan agama adalah penghalang untuk cinta diorang ni diteruskan. Tapi dalam masa yang sama dan pada hakikatnya, si Visha ni, dia pun tak sanggup pun kehilangan si Murad ni. Dia memang haraplah Murad ni sentiasa je ada bersama dengan dia. Si Murad ni, bila si Visha dah cakap macam tu, dia just akur je dengan apa yang Visha masukkan tu. Dia memang betul-betul sayang dengan suka sangat dengan Visha ni. Dia sendiri pun tak sanggup sebenarnya nak kehilangan si Visha ni. Tapi, walaupun Visha ni, dia tolak cinta si Murad ni. Tapi Murad ni tak pernah putus asa pun untuk menangkan hati si Visha ni. Dalam diam sebenarnya, si Visha juga ni pun sayang pada si Murad. Cuma dia tak pernah je nak katakan yang dia sayang kat Murad keluar daripada mulutnya sendiri. Murad ni, dia selalu dia anggap hubungan dia dengan Visha ni umpama tikus dengan ikan emas yang duduknya dalam akuarium tu. Kenapa dia cakap macam tu? Setiap malam, tikus ni akan jengukkan ikan emas yang cantik tu kat dalam akuarium. Tapi takkan dapat disentuh, takkan dapat pun ikan emas dengan tikus ni nak bersama. Sebab tikus dengan ikan emas ni, dua ekor binatang ni hidup dekat dunia yang berbeza. Tak mungkin pun diorang ni akan dapat bersama. Macam itulah metaforanya lebih kurang. Tak mungkin pun ikan emas ni boleh hidup dekat luar akuarium dan tak mungkin pun tikus boleh hidup dalam air. Murad ni jenis orang yang suka berterus terang je. Sepanjang perkenalan diorang ni, Murad ni dia lah memang sentiasa ambil tahu pasal Visha. Selalu je dia happykan si Visha ni. Walaupun Murad tahu yang Visha ni tak suka pun dekat dia pun. Tapi Murad ni memang selalu je happykan si Visha ni. Bagi si Murad ni, kalau si Visha tu ketawa, tak pun si Visha tu senang hati, itu pun dah cukup happy dah buat si Murad ni. Sebenarnya, si Murad ni, dia korbankan diri dia untuk kebahagiaan si Visha ni. Tanpa dia sedar. Banyak yang dia tahu pasal si Visha ni. Makanan favourite Visha, siapa keluarga Visha, macam-macam lagi lah yang dia tahu pasal si Visha ni. Tapi si Visha ni langsung tak tahu apa-apa pasal si Murad. Bagi Visha ni, Murad ni hanya peneman dia kalau dia rasa sedih je. Tempat dia nak luahkan perasaan. Kadang-kadang tu Murad ni dia jadi punchback bila si Visha ni bergaduh dengan boyfriend dia. Dia hamun si Murad ni, dia marah si Murad ni. Walaupun si Murad ni tak ada buat salah pun yang dia bergaduh dengan boyfriend dia. Tapi dia buat si Murad ni sebagai punchback dia. Semakin hari kewujudan Murad dalam hidup Visha ni macam peneman je buat Visha. Tak lebih pun daripada tu. Sedangkan si Murad pula makin lama dia rasa dia makin sayangkan pada si Visha ni. Senang cakap macam tepuk sebelah tangan lah, lebih kurang macam tu lah. Pernah sekali tu Murad ni WhatsApp si Visha. Masa tu si Visha ni moodnya tak berapa nak baik sangat. Sebab bergaduh dengan boyfriend dia. Terus je dia marah, dia hamun si Murad ni. Dia cakap macam-macam lah pada si Murad ni. Murad ni seek attention lah, apalah. Macam-macam lah dia hamunkan si Murad ni. Murad ni, betul-betul dia kecil hati masa tu. Dia rasa Visha ni layan dia macam sampah. Yang langsung tak berguna bila si Visha ni tak perlu. Beberapa hari lepas tu, langsung dia tak hubungi pun si Visha ni. Lepas tu, si Murad ni, dia pujuk hati dia untuk maafkan si Visha ni. Bagi dia, kalau sayangkan seorang tu, dia kena fight untuk kebahagiaan orang tu. Inilah ayat yang dia bagi tahu kat si Visha ni. Lepas tu, si Murad pula yang minta maaf, walaupun yang salahnya si Visha. Lepas daripada tu, diorang tu berbaik semula. So, setiap kali kalau diorang berdua ni bergaduh pun, walaupun bukan salah si Murad ni, akhirnya si Murad lah yang akan mengalah. Murad lah yang akan pujuk si Visha ni. So, secara tak langsungnya, perkara ni dah jadi kebiasaan pun buat si Visha ni. Dia tahu, Murad akan pujuk dia walau apa pun yang berlaku. Murad ni bukan je tempat Visha mengadu kalau dia sedih. Murad ni juga kadang-kadang jadi tempat si Visha ni lepaskan marah dengan geram dia kalau dia gaduh dengan boyfriend dia. Si Visha ni, dia langsung pun tak fikir dan tak jaga perasaan Murad masa tu. Dia langsung tak nak tahu pun apa yang si Murad ni rasa.
Visha ni memang selfish gila lah masa tu. Betul-betul dia pentingkan diri dia je. Nak jadikan cerita, satu hari tu, si Visha dengan Murad ni bergaduh lagi. Bergaduh hanya kerana Visha ni tak setuju dengan sesuatu yang Murad ni kata. Teruk Murad ni kena marah dengan si Visha. Kena hamon lagi. Esoknya, si Murad ni pujuk Visha seperti biasa. Tapi, Visha ni tetap dengan ego dia. Dia baca mesej Murad tu, tapi dia tak reply satu perkataan pun. Hanya blue tick je. Hari seterusnya, si Murad ni WhatsApp lagi. Kali ni bunyinya agak menenangkan sikit. Si Visha ni baca sambil tersenyum je. Tulisannya berbunyi macam ni. Esok, kita keluar makan asam pedas ya. Lepas tu, kita keluar pergi tengok wayang sama-sama. Lepas tengok wayang, kita jalan-jalan tepi pantai sambil tengok matahari terbenam. Saya bahagiakan you sehari je. Kalau bukan esok, tak tahu bila lagi yang sempat saya bahagiakan you. Sebenarnya, sepanjang perkenalan diorang berdua ni, diorang ni hanya keluar bersama 2 kali je. Itu pun setakat minum kat kafe yang tak sampai sejam. Apatah lagi nak tengok wayang bersama. Memang langsung tak pernah lah. Murad ni sebenarnya langsung tak ada peluang pun untuk keluar bersama dengan Visha. Sebenarnya Visha yang tak nak keluar pun dengan si Murad ni. Dia takut kantoi dengan boyfriendnya. Tapi Murad ni dia faham. Murad selalu je cakap dekat Visha ni yang dia harap satu hari nanti dia akan dapat peluang untuk menikmati waktu seharian bersama dengan si Visha ni. Dia juga selalu berharap yang Visha ni akan terbuka pintu hati dia untuk menerima si Murad ni. Walaupun sekejap. Dia gunakan perkataan walaupun sekejap. Itulah ayat yang selalu Murad bagi tahu pada Visha. Murad pernah bagi tahu kat Visha yang dia cakap yang dia tak ada banyak waktu. Dia hanya nak tengok orang yang dia sayang ni bahagia. Maksud orang yang dia sayang ni Visha lah ni. Tapi Visha ni pula dia selalu je anggap kata-kata si Murad tu ataupun ayat si Murad tu hanya untuk seek attention je pada si Visha ni. Berbalik pada cerita WhatsApp tadi. So si Visha ni dia baca WhatsApp daripada Murad tu sambil tersengih dia muka dia. Sebenarnya dia rasa bahagia juga bila terima ayat-ayat macam tu daripada si Murad ni. Visha ni suka sebenarnya apa yang Murad message tu. Dia rasa bahagia bila ada orang yang sungguh-sungguh inginkan dia ni bahagia. Dalam diam sebenarnya memang dia ingin bersama dengan si Murad ni. Tapi hari tu, si Visha ni memilih untuk kekal dengan egonya. Walaupun dia bahagia terima mesej daripada si Murad ni, tapi dia langsung tak nak reply pun. Dia memilih untuk mendiamkan diri. Dia tahu Murad akan terus memujuknya lagi lepas tu. Esoknya, pagi-pagi lagi, bila celik je mata Visha ni pada tidur, terus dia buka phone dia. Dengan harapan si Murad ni akan tulis ayat-ayat manis je untuk dia lagi. Tapi, tak ada pun mesej daripada Murad. Sampai ke malam, still juga tak ada mesej daripada Murad. Hinggalah dah seminggu pun Murad tak mesej lagi pada si Visha ni. Visha ni mula terasa pelik. Hati kecil dia ni pun mula bertanya. Murad ni dah give up dengan aku ke agaknya? Perlu ke aku ni call Murad? Perlu ke aku mesej dia ni balik? Esoknya si Visha ni dia ambil keputusan untuk WhatsApp Murad. Dia tulis, "Hello, senyap je." Dengan harapan Murad ni akan reply dia balik lah kan. Tapi sepi. Langsung Murad ni tak reply si Visha ni. Dia tulis lagi pada si Murad. Kali ni si Visha ni dia minta maaf. Jarang sebenarnya si Visha ni minta maaf pada si Murad ni. Tapi kali ni dia buang ego dia untuk minta maaf dengan si Murad tu. Tapi still juga sama je. Tak ada pun apa-apa reply daripada si Murad ni. WhatsApp tu pun just 1 tick je. 2 hari Visha tunggu Murad ni reply WhatsApp dia. Tapi langsung tak berbalas. Akhirnya Visha ni pun call telefon si Murad. Tapi malangnya telefon si Murad ni tutup. Visha ni fikir dalam hati yang Murad ni memang betul-betul dah mengajuk dengan dia agaknya. Tak pernah pun Murad ni macam ni punya sikap tau. Tak pernah pun Murad buat macam ni dekat dia. So melampau sangat ke perbuatan si Visha ni pada si Murad ni? Ini fikir si Visha masa tu.
Diam tak diam dah 3 minggu selepas kali terakhir Murad ni WhatsApp pada Visha. Visha pula tak henti-henti cuba call si Murad. Tapi handphone Murad masih lagi tutup. Sebenarnya, pada saat ni, Visha ni, dia dah mula rindukan si Murad ni. Hati dia ni, betul-betul dah tak keruan lagi dah. Dia rindu dengan say hi Murad pada setiap pagi. Dia rindu bila Murad ni selalu je puji-puji dia, bahagiakan dia. Dia rindu kata-kata semangat daripada Murad. Kalau dia sedih kan, dia rindu bila Murad ni selalu je ucap good night sebelum dia nak masuk tidur tu. Dia nak cari Murad. Tapi Visha ni, dia tak tahu pun macam mana nak cari si Murad. Sepanjang perkenalan dia orang berdua ni, tak banyak pun yang Visha tahu pasal si Murad ni. Visha tak tahu pun latar belakang si Murad ni. Siapa Murad, berapa adik-beradiknya. Langsung si Visha ni tak tahu langsung. Kebiasaannya, hanya Murad je yang banyak tahu pasal si Visha ni. Dan hanya Visha jugalah yang selalu je cerita pasal diri dia. Tapi si Visha ni, dia tak pernah tanya apa-apa pun pasal si Murad ni dekat si Murad. Tak pernah pun. Si Visha ni, dia selalu nakkan perhatian daripada Murad. Tapi Visha ni selalu lupa bagi perhatian pada setiap kata-kata si Murad ni. Nasiblah dia ni masih ingat lagi nama apartmen yang Murad cakap dia duduk. So satu hari tu, masa tu cuti hujung minggu, Visha ni dia ambil keputusan untuk pergi dekat apartmen yang Murad ni duduk. Sampai-sampai je ke apartmen tu, dia pun terus jumpa dengan security apartmen tu. Kalau security tu kenal kan dengan Murad ni, dia pun teruslah tunjuk gambar Murad kat handphone dia tu kan. Dia tunjuk kat security tu. Sama ada security tu kenal ke tak kenal gambar ni. Terus security tu cakap, ini gambar Abang Murad ni. Saya kenal dia, Puan. Kali terakhir Abang Murad ni saya lihat dia dibawa dengan ambulans. Saya yang call ambulans tu sebab Abang Murad ni kena COVID. Dia call security minta bantuan. So I call lah ambulans tu, and ambulans tu datang pick up Abang Murad. Lepas tu sampai hari ni dia pun tak ada balik lagi. So kalau kakak nak cari Abang Murad ni, kakak carilah dekat hospital. Mendengarkan kata-kata security tu macam tu, barulah Visha ni faham kenapa si Murad ni senyap terus tanpa khabar berita. So, dia pun bergegaslah ke hospital yang security ni bagi tahu dekat dia. Sampai-sampai dekat kaunter hospital tu, teruslah dia tanya pada nurse yang kat kaunter tu. Dia bagi nama penuh si Murad ni. Muncullah dia tahu nama penuh si Murad ni. Nurse kat kaunter tu tanya, siapa Visha ni dengan Murad? Visha ni bagi tahu yang dia ni kawan baik dengan si Murad. Terus si nurse ni bagi tahu yang sebenarnya si Murad ni, dia dah tak ada lagi dah. Si Murad ni dah meninggal 2 minggu yang lalu. Memang betul Murad ni positif COVID. Tapi bukanlah dia meninggal sebab COVID. Murad ni dia ada kanser darah. Masa dia masuk hospital tu, kesihatan dia memang dah teruk sangat dah akibat kanser tu. COVID tu dia just trigger je. Dia tak mampu pun nak survive selepas dia ditidurkan. Masa sebelum dia ditidurkan tu, doktor ada tanya juga dekat Murad, ada tak siapa-siapa yang dia nak bagi tahu sebelum dia tu ditidurkan. Tapi Murad cakap tak ada. Dia memang anak yatim dan sebatang kara. Dia minta kat doktor ni, kalau dia pergi, dia minta pihak hospital yang uruskan semua urusan jenazah dia. Masa ni, memang remuk gila hati si Visha ni. Dia tak tahu apa yang otak dia ni fikirkan. Terus dia mengelamun sekejap. Tanpa dia sedar, air mata dia meleleh. Hari yang Murad ditidurkan tu adalah selepas 2 hari mesej terakhir dia yang dia hantar pada Visha. Mesej yang dia ajak Visha ni keluar pergi jalan-jalan tu. So terngiang-ngiang lah mesej tu kat kepala si Visha masa tu. Kesal betul Visha sangat tu. Kalaulah dia boleh kembalikan waktu, kalaulah boleh dia minta maaf pada Murad, kalaulah dia boleh bagi ruang pada Murad waktu tu, mungkin hari ni cerita tu berbeza. Mungkin hari ni cerita yang sama ni tak akan berlaku pun. Namun semua tu dah tak ada gunanya lagi dah pun. Dah tak ada dah. Murad pun dah tak ada dah. Murad dah pergi pun meninggalkan si Visha ni. Takkan ada lagi mesej semangat pun daripada Murad. Takkan ada lagi dah kata-kata kasih ke, cinta ke daripada Murad untuk Visha lagi.
Tak ada tempat lagi untuk Visha ni nak luahkan perasaan dia kalau dia marah ataupun suka. Tak akan ada lagi orang yang betul-betul ikhlas ambil berat pasal si Visha ni. Visha ni betul-betul kesal dengan diri dia sendiri. Kenapa dia tipu diri dia sendiri untuk tolak cinta Murad pada dia? Walaupun pada hakikatnya, dia ni betul-betul sayang dan cintakan pada Murad. Kenapa dia begitu ego sangat? Kenapa dia langsung tak nak bagi ruang untuk si Murad ni bercerita pasal diri dia? Kenapa dia begitu pentingkan diri dia sangat sampai terlupa wujudnya seorang manusia ni yang bernama Murad ni, yang betul-betul ambil berat dan sedaya upaya untuk bahagiakan diri dia berbanding dengan diri orang tu sendiri. Terduduk Visha masa ni. Lutut dia betul-betul lemah, longlai, macam orang tak ada tulang lutut. Dia betul-betul tak mampu nak cakap apa-apa pun. Terkunci terus bibir dia. Terasa gelap dunia dia tu sekejap. Terasa macam diri dia ni langsung tak berguna pun masa tu. Sehingga kenapa dia langsung tak kenal dengan si Murad ni? Kenapa dia tak tahu pun yang Murad ni pun sakit? Siapa Murad yang sebenarnya? Dia tak pernah tahu langsung yang Murad ni tak ada keluarga. Bukan salah Murad pun tak bagi tahu kat dia. Cuma Visha ni yang tak pernah pun nak tanya. Sepanjang conversation diorang selama ni kat dalam WhatsApp tu, it's all about Visha. Tak pernah pun cerita pasal Murad. Kalau ada pun, Visha ni tak berminat pun nak dengar pun. Bila Murad ni dah tak ada, bila Murad ni dah meninggal, barulah si Visha ni sedar betapa besar sebenarnya peranan Murad ni dalam hidup dia. Entah macam mana Visha ni nak teruskan hidup tanpa tulang belakang yang sentiasa sokong dia di saat dia suka ataupun di saat dia berduka. Visha ni betul-betul buntu. Dia betul-betul kesal. Tak ada apa lagi pun yang mampu dia buat masa tu selain daripada menangis. Sebelum si Visha ni pergi daripada hospital tu, nurse hospital tu minta Visha ni claim barang-barang terakhir yang ditinggalkan Murad. Sebab tak ada siapa-siapa pun yang nak tuntut. Murad ni tak ada keluarga pun, dia pun tak ramai kawan. So Visha ni setuju untuk ambil barang-barang yang ditinggalkan si Murad ni. Tak banyak pun barang. Just satu beg baju yang dalamnya ada beberapa helai baju dengan seluar si Murad ni. Lepas tu ada wallet dengan handphone. Visha ni, dia buka beg tu, dia ambil selai baju Murad dalam beg tu, digenggamnya kuat-kuat. Sambil dia letakkan baju tu betul-betul dekat muka dia. Sambil tu dia hirup bau akhir yang ditinggalkan Murad ni. Kali ni, dia betul-betul meraung. Dia meraung sekuat-kuatnya. Hati dengan jiwa dia tu betul-betul koyak. Koyak serabak-rabaknya. Dia balik dengan hampa, lepas tu dia kesal sekesal-kesalnya hari tu. Sampai-sampai je kat rumah, dia buka phone Murad. Dia onkan phone Murad. Tak ada password pun phone Murad. Terus keluar muka Visha ni sebagai wallpaper dekat handphone si Murad tu. Dia bukanya WhatsApp si Murad. Tak ada siapa-siapa pun yang Murad WhatsApp. Hanya ada satu nama je yang pop up kat WhatsApp Murad ni. Nama Visha. Sebelum dia ditidurkan tu, ada satu mesej yang belum sempat Murad ni hantar. Mungkin tengah dia nak hantar tu, belum sempat mesej tu lepas, handphone dia pun terpaksa di-off-kan. So mesej tu tergantung je dekat phone dia. Dia tulis, "Maafkan saya Visha. Saya terpaksa pergi dulu."